استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفضيلة Tuan Imam, Al-Afadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan beradanya kita di dalam majlis halaqah ilmu dalam bicara tentang junjungan besar, sirah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya kerana kita juga kini berada di dalam bulan Rabiul Awal. Selang beberapa hari lagi kita akan sama-sama menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara untuk kita menyambut kelahiran junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitulah dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita berusaha untuk mengenali siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenali dan juga kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. InsyaAllah para jemaah sekalian, seperti biasa, sebelum kita meneruskan perbincangan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian untuk kita sama-sama basahkan lidah dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 318. Muka surat 318 pada tajuk Tanda Keimanan yang Hebat dalam Peperangan ini, iaitulah keimanan para sahabat baginda ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, yang mana mereka ini berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bilangan para sahabat, mereka-mereka yang sertai dalam peperangan Badar ini adalah mereka-mereka yang terbilang, mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan secara khusus. Dan apabila ada daripada kalangan orang-orang Islam yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan Badar ni, ada orang kata mereka ni mati sia-sia, mati saja, habislah hubungan dengan dunia, dan mereka ni hanya mengikut kehendak Muhammad semata-mata. Ini apa yang disebutkan oleh orang kafir, apa yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah kepada Nabi SAW. Maka turun ayat Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu berkata bahawasanya mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqtalu fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati. Allah Ta'ala sebutkan, jangan kamu sebut mereka itu mati, terutamanya mereka-mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan Badar Al-Kubra. Bal ahya maknanya bahkan mereka itu hidup dengan dianugerahkan rezeki, nikmat dan juga kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tash'urun, tetapi kamu
tidak menyedarinya. Sebenarnya orang yang syahid di jalan Allah, terutamanya sahabat-sahabat yang mereka menyertai dalam peperangan Badar, benar-benar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mereka ni Allah Ta'ala anugerahkan kelebihan berjuang bersungguh-sungguh demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan keimanan mereka yang memuncak, sungguh luar biasa. Dia orang ni kalau jiwa dia bersih, tuan-tuan, hati dia bersih, iman dia kuat, insya-Allah dia buat apa sahaja kan, ianya adalah sesuatu yang menunjukkan kerana iman dia. Sebab tu iman ni kena jaga baik. Dia akan suburkan amalan-amalan baik yang lain kan. Kalau hati tu buruk, wal'iyazubillah, maka dia akan menjadi amalan-amalan yang tidak baik kan berlaku pada seseorang itu. Tapi kalau iman baik, hatta korban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, korban diri, harta dan juga diri pun mereka sanggup. Yang ini yang disebutkan dalam tajuk tanda keimanan yang hebat di dalam peperangan ini. Sebelum ini kita telah menceritakan dua contoh yang hebat tentang Umair bin Al-Hammam dan Auf bin Al-Harith bin Afra radhiyallahu anhuma. Dalam peperangan ini terselah dengan jelas gambaran hebat yang menampakkan kekuatan akidah dan ketegasan berperang dengan prinsip. Subhanallah, kisah Umair bin Hammam apabila sedang terjadinya peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan perang tu, Nabi SAW kobarkan semangat juang kepada sahabat-sahabat. Nabi SAW ni pemimpin. Nabi SAW turun dalam medan pertempuran tu, Nabi SAW kobarkan semangat juang kepada sahabat-sahabat. Disebutkan Nabi SAW wasari'u, Nabi SAW sebut bersegeralah berjuang untuk menuju ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini kisah sahabat Umair bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Bila mendengar kata-kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, berkatalah Umair, eloklah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu kata begitu?" Jawabnya, "Oh tidak ya Rasulullah, demi Allah saya mengatakan begitu kerana terlalu mengharap saya ini masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam kalangan ahli syurga." Sebab dah dibakarkan semangat oleh Nabi SAW. Dan biasa kalau orang bakar semangat, sebut tentang syurga, sebut tentang infak, tuan-tuan, biasa kalau orang subur iman dia, dia akan bersegera ke arah itu. Tapi kalau orang yang biasa-biasa sahaja imannya, dia buat tak tahu, sebutlah infak ke, sebutlah sedekah ke, sebutlah syurga, dia tak ada rasa apa. Ini tanda bahawasanya imannya ada masalah. Sahabat ni sebut tentang syurga, segera dia, kerana dia mengharapkan menjadi ahli syurga Allah Taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Memang kamu termasuk daripada kalangan ahlinya." Subhanallah. Bila ini yang disebutkan oleh Nabi, memang betul. Dan kemudian Umair pun, kisah dia mengeluarkan beberapa biji kurma untuk dimakan. Tetapi selepas itu dia berkata, "Kalaulah aku masih hidup untuk makan buah kurma ini, tentunya terasa sangat panjang hidup ini." Maka lantas dicampakkan buah kurma tersebut, kemudian dia terus berjuang dan akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah Umair bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Dan kisah Auf bin Al-Harith bin Afra kita dah bincangkan sebelum ini, tuan-tuan. Bagaimana anak yang hebat ini dia bunuh Abu Jahal. Dia orang dia. Sebab Abu Jahal banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rasa takut dia, tak ada rasa gentar dia, walaupun dia masih usia muda, sangat muda lagi. Sampai Sayyidina Abdul Rahman bin Auf rasa risau dengan keselamatan. Tapi dia tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, "Mana dia Abu Jahal?" Dia tak kenal Abu Jahal. Dia nak pergi bunuh Abu Jahal. Kalau orang lain kalau boleh mengelak dengan Abu Jahal,
Orang kafir sendiri pun takut dengan Abu Jahal, tapi ni iman. Iman ni setinggi gunung, walaupun dia kecil, walaupun dia masih muda, tapi semangat juangnya sungguh luar biasa. Keberanian dia, walaupun berhadapan dengan Abu Jahal, tidak gentar dia. Dialah yang memutuskan kaki Abu Jahal sehingga terpancut darah. Orang lain tak berani buat, dia berani. Sungguh berani. Sehingga Abu Jahal ni tinggal nyawa-nyawa ikan, tuan-tuan. Tinggal nyawa-nyawa ikan. Itu kisah Sayyidina Auf bin Al-Harith bin Afra. Sehingga akhirnya dibunuh dan mati dia. Kemudian Nabi SAW tengok jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, hadzal fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun umat ini. Jadi muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam peperangan ini sebutkan dalam kitab, bapa berlawan dengan anak. Tu nak kata iman hebat sungguh tu. Bukan senang, tuan-tuan. Tapi tahap iman punya tinggi. Kalau bapa itu musuh Allah, dah tak kira dah. Tak kira dah. Kalau memang dia musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bukan musuh Allah, tuan-tuan jangan tuan-tuan pergi pandai-pandai pula berperang dengan dia. Dia orang bukan Islam sebagai contoh. Dalam Quran sendiri sebut, kalau dalam Quran sebutkan bahawasanya kalau mereka ibu dan ayah mengajak kepada kekufuran, syirik, ala an tusyrika bi, mengajak kamu kepada mensyirikkan Allah. Ni mana maksiat paling tinggi lah. Fala tuti'huma, jangan sesekali kamu mentaati kedua-duanya. Tapi kalau ibu ayah memang orang Islam baik, memang dia orang yang menyuruh pada kebaikan, memang wajib taat. Fala taqul lahumā uff. Ni Quran sebut uff. Jangan uff pun tak boleh sebut. Apatah lagi kita membentak, marah sebagainya. Besar dosanya di sisi Allah. Tapi kalau kedua ibu ayah mengajak kepada kekufuran, mengajak pada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala sebut fala tuti'huma, jangan taati, jangan ikut. Tapi kena ingat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maknanya tetap Allah Ta'ala perintahkan berbuat baik dengan mereka pada perkara-perkara yang baik. Jangan kerana ibu ayah menyuruh ataupun melakukan perkara yang tidak diredai Allah, kita jadi anak yang derhaka pula. Itu dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam peristiwa ni memang dia musuh Allah, di depan tu memang ayah, sahabat-sahabat ni tingginya iman mereka sehingga ayah pun sanggup mereka bunuh kerana agama Allah, Allah SWT dan Rasul nombor satu. Ini yang disebutkan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalangan kamu sehingga aku paling dicintai, melebihi kasihnya kepada kedua ibu bapanya, melebihi kasihnya kepada anak-anaknya, dan juga melebihi kasihnya kepada manusia seluruhnya. Subhanallah, yang ini dipraktiskan oleh para sahabat baginda ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Allah Ta'ala memperlihatkan tahap keimanan mereka dengan ujian. Dalam peperangan ni, anak jumpa ayah, ayah jumpa anak. Subhanallah. Ada adik-beradik jumpa dengan abang, adik jumpa abang, abang jumpa adik. Kalau ikutkan tuan-tuan, ini darah daging ni, berat nak menghadap ni. Orang memang kebanyakan orang Mekah saudara-mara belaka, adik-beradik belaka lah dengan orang-orang Islam yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam peperangan ni memang mereka bertemu dengan ahli keluarga mereka, memang saudara-mara belaka. Sampai tahap anak jumpa ayah. Ini paling menguji keimanan sahabat. Tapi dalam kisah ni sebutkan bahawasanya
Mereka tetap tetap teguh, berdiri teguh di belakang Rasulullah SAW, tetap mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala sekalipun berhadapan dengan ahli keluarga mereka sendiri. Saudara berlawan dengan saudaranya, mereka disanggahi oleh prinsip dan dipisahkan dengan pedang. Orang yang suatu ketika dahulu ditindas bertemu dengan penindasnya, seperti mana kisahnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Jumpa pula dia dengan tuan dia, jumpa pula dia dengan Umayyah bin Khalaf, jumpa pula, nampak kan, tuan dia yang jemur dia, yang letakkan batu besar di atas tubuh badan dia, nampak pula. Itu akhirnya bagi balik kan, dibunuhnya Umayyah bin Khalaf oleh Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dalam kitab, orang yang sesuatu ketika dahulu ditindas bertemu dengan penindasnya, lantas dapat menebus semula kemarahan yang sekian lama terpendam. Kisah yang pertama, Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila sebut Ibnu Abbas, ianya merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu Nabi. Dia orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahnikkan. Masa lahir dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahnikkan dia. Dia orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kefaqihan kepada dia. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Doa itu yang biasa kita baca tu, doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi memang berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah antara sahabat yang paling alim. Kalau Quran ni, sahabat-sahabat akan rujuk kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampai ada tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif, biasa akan dibawa ke Masjid Abdullah bin Abbas. Ada maktabah dia. Sebenarnya dekat maktabah tu, sebelah tu dia punya makam dia lah, makam sahabat ni. Tapi dah ditutup lah, supaya orang tak ramai, tak sesak-sesak dekat kawasan tu. Ala kulli hal, apa yang nak sebutkan, dia sepupu Nabi. Ayahnya namanya Al-Abbas. Al-Abbas masa ni masih lagi kafir dalam peristiwa Badar ni. Jadi nak ceritakan ujian ni kan, masih kafir. Pada saat ketika ini Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memang seorang yang sangat baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak jadi ujian lah, dia terpaksa join, terpaksa ikut Abu Jahal punya hal. Jadi terpaksa ikut sama dengan orang-orang Quraisy di medan Badar, bertemu dengan orang-orang Islam di Badar. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kenal benar beberapa orang lelaki daripada Bani Hashim. Bani Hashim, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas termasuk daripada kalangan Bani Hashim. Dan selainnya, kata Nabi SAW, aku kenal benar mereka ni, di mana mereka itu keluar secara paksa, keluar kerana terpaksa, bukan kerana kehendak mereka sendiri, tapi kerana terpaksa. Ada beberapa daripada kalangan orang-orang daripada Bani Hashim, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Jahal lah, Abu Jahal orang dia, tuan-tuan, dia boleh paksa orang. Tak pastilah macam mana kondisi keadaan masa ketika itu sampai paksaan ini orang terpaksa ikut pergi. Contoh, kalau dalam negara kita ni saya tak pasti tuan-tuan, wallahu alam,
dan paksaan-paksaan ni kan. Kalau di negara Arab sebagai contohnya, ramai sebenarnya di Syria kan, mereka-mereka yang terpaksa bunuh orang Islam, dia terpaksa. Kalau tak bunuh dia kena. Macam tu. Sahabat-sahabat kan, dia tahu yang dia bunuh tu, yang nak ditembak tu anak-anak. Kalau di Homs, di Hama, di Halab, ada daripada kalangan tentera yang dipaksa dan dia enggan. Bila dia enggan, dia kena tangkap. Ramai sebenarnya yang enggan tapi terpaksa. Ni cerita terpaksa ni. Sebab di belakangnya ada pihak berkuasa yang boleh menekan, yang boleh menindas sebagainya, wallahu alam. Jadi kisah memang berlaku di bumi Syria. Ada seorang tentera tu, dia tak nak buat benda tu. Tapi akibatnya akhirnya dia dipenjarakan. Tak diberi makan, tak diberi minum. Keluarganya pun tak tahu apa dah berlaku kepada suami dia tu. Sebab apa? Dia tak nak tembak, dia tak nak ikut arahan. Yang ni berlaku. Maknanya yang terpaksa. Jadi ramai yang terpaksa tembak juga. Tembak, ya Allah, sedih kan. Yang ditembak tu anak-anak, yang ditembak itu orang Islam. Walaupun mereka ni berat hati nak buat tapi terpaksa buat. Demikian di Mesir tuan-tuan, yang dibunuh tu orang Islam juga kan, di Raba'ah kan, kat Masjid Raba'ah. Allahu Akbar. Jadi ini paksaan, jenis-jenis paksaan. Tapi ada juga yang mereka-mereka ni memang hati kering betul lah kan. Masjid dibakar, memang jahat sungguh lah. Muslimin para jemaah sekalian, jadi kisah Al-Abbas bin Abdul Muttalib antara yang terpaksa. Nabi SAW sebut kan, kita kena yakin dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat memang yakin. Aku kenal benar mereka-mereka yang keluar secara paksa, padahal mereka ini tidak ingin memerangi kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu salah seorang daripada Bani Hashim, janganlah dibunuhnya. Siapa yang bertemu dengan Abu Al-Bakhtari bin Hisham, janganlah dibunuhnya. Abu Al-Bakhtari, kerana apa Nabi SAW mention nama dia? Sebab dia di antara mereka-mereka yang berusaha untuk memansuhkan perjanjian zalim yang dikenakan kepada Bani Hashim. Ada 5 orang lebih kurang. Kita pernah bincang kan, peristiwa di Mekah, bagaimana orang Quraisy ni dibuat perjanjian zalim kan, memulaukan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib tanpa kan, berurus niaga dengan mereka, tak boleh bercakap dengan mereka sebagainya, sampai ada yang kebuluran. Dalam ramai-ramai orang Arab, ada yang berani, dia tampil, dia tak puas hati dengan perjanjian zalim ni. Dia bukan orang Islam, tapi dia tak suka kepada kezaliman. Ni ciri-ciri orang bukan Islam tapi dia bencikan kepada kezaliman, dia sukakan kepada keadilan. Orang macam ni tuan-tuan tak boleh buat musuh dengan mereka. Jangan buat musuh, jangan jadikan musuh. Kalau orang bukan Islam yang memusuhi Islam, yang ni boleh musuh. Dia hina hukum Islam dan dia perangi Islam, yang ni kena balas. Tapi jenis yang bukan Islam tetapi mereka ni tidak memerangi Islam, bahkan dia simpati pula. Ada ramai daripada kalangan orang bukan Islam yang ada bersikap yang sifatnya macam tu. Hatta sekarang ni pun ada, Masya Allah kan? Dia tak suka kepada kezaliman, dia benci kepada penindasan, suka kepada keadilan. Ni orang bukan Islam, ada yang macam ni. Tapi dia tak Islam lah, tapi dia tak Islam. Sebagaimana kisah Abu Al-Bakhtari, dia 5 orang dia cari tu kawan-kawan dia, sehingga mereka buat perancangan untuk bagaimana nak memansuhkan perjanjian yang zalim ni. Usaha dia antara cari 5 orang, besok pergi tengah-tengah Kaabah, dia menjerit, menyebutkan tentang perjanjian yang zalim ini di depan Abu Jahal. Abu Jahal pun kata, aku tahu kamu memang dah rancang benda ni. Lalu disokong oleh rakan-rakan dia tadi, sehingga orang-orang Quraisy pun akhirnya
bukan terpedaya, terikut sama dengan apa yang disuarakan oleh Abu Al-Bakhtari. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bagi tahu kepada Abu Talib bahawasanya perjanjian itu telah dimakan anai-anai. Perjanjian yang ditampal di dalam Kaabah telah dimakan anai-anai. Nabi SAW tak pernah tengok, tapi mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan kepada Abu Talib. Abu Talib bagi tahu orang Quraisy bahawasanya Muhammad sebut sekian. Kalau betul apa yang disebutkan ni, kamu kena batalkan perjanjian ni. Lalu Abu Al-Bakhtari bila dengar macam tu, terus dia pergi. Dia dengan geng-geng dia tadi terus pergi ke Kaabah, tak hiraukan Abu Jahal. Masuk ke dalam Kaabah, tengok-tengok perjanjian yang disebutkan tadi telah dimakan anai-anai, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kalimah Allah, bismikallahumma, dan kalimah-kalimah Allah tidak dimakan anai-anai. Muslimin para jemaah sekalian, sebab tu Nabi SAW mention nama dia Abu Al-Bakhtari, antara yang dipaksa dalam peperangan Badar Al-Kubra. Janganlah dibunuh siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Janganlah dibunuhnya, kerana sesungguhnya dia keluar kerana dipaksa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan pesan siap-siap kepada sahabat-sahabat ni. Lalu Abu Huzaifah bin Utbah, anak kepada Utbah bin Rabi'ah, dia sahabat masuk Islam. Ayahnya Utbah bin Rabi'ah, pakciknya nama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Adik-beradiknya namanya Al-Walid bin Utbah. Awal-awal lagi dah mati dah. Awal-awal lagi masa peperangan Badar, dia 3 orang wakil musyrikin. Yang wakil orang Islam Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hamzah dengan seorang lagi daripada sahabat, kan, lawan awal-awal mati dah. Jadi sahabat ni anak kepada Utbah bin Rabi'ah, pemimpin kafir Quraisy. Ayahnya kafir. Dah mati dah dalam peperangan ni. Abu Huzaifah bin Utbah berkata, apakah kami akan membunuh ibu bapa, anak pinak dan saudara mara kami, sedangkan Al-Abbas dibiarkan begitu sahaja? Seolah-olah katanya ni kan, seperti sindiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bunuh anak, kan, ayah, ibu ayah kami, berhadapan dengan bapa saudara kami, dengan memang ayah dia mati, pakcik dia mati, adik dia mati. Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, kan, dia ada terasa sikit masa ni bila Rasulullah SAW sebut jangan bunuh ahli keluarga Nabi SAW. Nabi SAW sebut sebab Nabi SAW tahu mereka ni terpaksa, tapi ayahnya bukan terpaksa, adiknya bukan terpaksa. Abu Huzaifah bin Utbah radhiyallahu anhu, demi Allah, kata Abu Huzaifah, kalau aku temuinya, nescaya akan aku radak dia dengan pedang ni. Walaupun Nabi SAW dah pesankan tadi, jangan dibunuh. Disebut pula macam tu di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agak emosi sikit tuan-tuan, sahabat ni di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang memang kan, kita pun kadang-kadang ada ketika teremosi, lalu kita mohon ampun kepada Allah SWT. Sahabat ni pun dia teremosi. Jangan kita ingat masa ni dia mula terpesong akidah. Tidak. Masa ni dia rasa macam agak kecewa sikit, mungkin ada emosi sikit pada saat ketika ini. Dia sebut macam tu selepas Nabi SAW pesan jangan bunuh. Dia sebut begitu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hai Abu Hafs, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni kan macam kan bahagian disiplin lah. Macam tu lah. Apa-siapa sahabat-sahabat yang buat tak kena je dengan Nabi, dia akan di hadapan. Dia akan bela Nabi sallallahu alaihi wasallam sehabisnya.
Jadi Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Umar, hai Abu Hafs, patutkah dipukul muka bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang? Tanya Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serahkan saja kepadaku, biarkan aku pancung kepalanya dengan pedang ni, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni asal orang menyakiti Nabi je, orang bagi Nabi SAW terasa je, dia pancung, bahagian disiplin. Kan? Biarkan aku pancung dengan pedang ini, demi Allah dia telah menjadi munafik, kata Sayyidina Umar. Lalu Abu Hudzaifah, dia pernah sebutlah, dia pernah berkata, aku tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa selamat akibat kata-kataku yang aku ucapkan pada hari itu. Maknanya memang dia teremosi. Kadang-kadang kita pun ada melakukan kesalahan, ada melakukan kesilapan, dan berusahalah kita melakukan amalan ni. Bila ada buat silap, terus banyakkan beramal, supaya ditutupi amalan yang tak betul tadi, supaya terpadam perbuatan yang salah yang kita lakukan tadi. Sayyidina Umar pun dalam peristiwa Hudaibiyah pernah menunjukkan rasa tak puas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak puas hati dengan keputusan tu. Akhirnya dia menyedarilah di atas kesilapan dia. Akhirnya dia disembelih beberapa ekor unta untuk menebus. Jadi bila kita buat silap, kita buat salah, tuan-tuan, ada dosa yang kita lakukan, usahakan untuk tingkatkan amal. Sedekah ke, dah buat salah, sedekah. Buat salah, bangun qiyamul lail. Buat salah, minta istighfar kepada Allah. Sahabat ni sebutkan, aku tak pernah merasa selamat akibat kata-kataku yang aku ucapkan pada hari itu. Akibat kata-kataku itu, aku sentiasa berasa bimbang, melainkan kalau dapat ditebus dengan mati syahid, paling tinggi. Kemudian sahabat ni mati syahid semasa peperangan Al-Yamamah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semua dalam membicarakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat ini, dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.